Dia bangun tayar awal cepat daripada orang. Tadi kilas kain buat lebih kurang underwear tak pakai. Bila bangun kain dia masih tayar awal. Bila dia bangun dia berasa sejuk. Dia pun tengok Angry Bird. Dia pun duduk balik. Dia pakai cepat-cepat tak batal, dimaaf pada syarak. Pasal apa? Dia pakai ditutup dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program Ngaji Bareng. Saya harap semuanya yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan misalnya teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sakit, saya doakan semoga cepat sembuh sakitnya sehingga bisa beraktivitas kembali dengan normal ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang punya kegelisahan ataupun yang sedang tidak baik-baik saja, semoga teman-teman semua cepat diberikan solusi yang terbaik ya, ataupun cepat diangkat kesedihannya, ataupun cepat diangkat ketidakbaikannya ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan sebutan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan mengaji kepada Ustadz Azhar Idrus ya teman-teman. Videonya sudah saya persiapkan. Di sini tajuknya yaitu lawak poligami Ustadz Azhar Idrus nih. Ini kayaknya seru ya teman-teman. Makanya kita butuh yang seger-seger ya, butuh yang lawak, butuh yang mungkin bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa membuat kita tertawa ya teman-teman. Sehingga kehidupan kita itu setiap harinya ya bisa imbang lah, antara bahagia dan sedihnya ada gitu. Namanya juga hidup. Oke, jangan banyak cakap, Cak Opek langsung mulai ya. Bagi teman-teman yang mau ngaji bareng dengan saya, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Berikan hadis soleh berkenaan dengan payung mas, iaitu bila isteri pertama membenarkan suami kahwin lagi. Harap UAI dapat jawab. Masalah payung mas bunyi lagi, senyap dah setahun bunyi pula. Orang duk sibuk kalimah Allah, dia main payung mah lah pula. Payung mas. Tinggalan sungguh mu sekarang ni. Baik, ada tak masalah payung mah ni disebut? Jawabnya tak ada. Tapi ini kinayah daripada gitu ya. Pesanan untuk para isteri. Artinya mana-mana isteri yang suaminya redha dan suka dengan dia, dia masuk syurga. Betul tak? Yang itu sahih. Mana-mana suami yang redha dengan isteri dia, isteri itu dapat syurga. Itu sahih. Tapi bila dah masuk dalam syurga, ada tak payung? Lebih pada payung, istananya, dengan singgasananya, dengan tilam mahnya, dengan katil daripada berliang. Tak, kukurang tu zamrud, kukurang. Zamrud tu. Nah, jadi kalau payung berapa sen ya? Nah, bukan dapat mana dapat muka payung, makna perkataan ulama. Tak, isteri ini tak menyukakan suaminya, maka jawapan balasan isteri yang menyukakan suami, syurga atau neraka? Cik jawab. Syurga. Itulah cerita dia. Nak, jadi kalau nak menyukakan suami, benda. Musi. Suka tak kalau kahwin seorang lagi? Suka? Suka. Takut nak jawab. Takut. Suka tak? Suka?
Suka sih suka Ustaz, cuma takut ya. Orang lah tanya orang lelaki lah, kalau isteri dia bagi dia kahwin seorang lagi, nak tak? Nak belaka. Siapa tak nak sini? Kalau ada orang tak nak, mati pucuk. Sebab nak kahwin lagi ni memang idaman cita-cita orang laki-laki, betul tak? Betul. Orang laki-laki dia suka kepada perempuan. Orang perempuan suka kepada pinggan makuk. Pinggan makuk itu apa? Dia gitu dah. Sebab tu di akhirat Allah beri pada orang laki-laki bidadari. Orang perempuan Tuhan beri pinggan-pinggan talam-talam daripada emas. Adil tak? Adil tak? Adil. Soalnya kan perempuan suka emas sebab ya. ada orang perempuan tanya apa Ustaz, orang lelaki dapat bidadari dan orang perempuan dapat bidadara. Ke dapat benda? Jawabnya Allah beri kepada kita di akhirat nanti apa yang kita suka. Baik, orang perempuan bila dia tak ada suami, dia nak tak bersuami? Nak tak? Dia nak lah. Masa tu dia suka tengok lelaki. Begitu juga dengan orang laki-laki. Bila tak ada bini, dia nak tak isteri? Nak ah? Dia suka tak tengok perempuan? Suka lah. Walaupun dia tak imam. Sebab dia laki-laki. Dia balik dalam semayang tengok. Normal ya. Orang laki-laki bila dia nak kepada isteri sebagai pasangan hidup, dia pun dapat. Namanya perkahwinan. Bila dia kahwin, isteri dia jadi pasangan hidup dia. Tak? Takkan jalan dengan bini sama. Ada kali suami jalan suku pergi bandar, pergi di pejabat. Walaupun dia ada dah isteri di rumah, bila dia keluar ke bandar, ke pasar, ke market, dia tengok ada orang lain, dia seronok. Seronok tak? Seronok. Suka tak? Sama, walaupun dia telah ada bini. Ni hakikat orang laki-laki, jangan marah. Walaupun dia ada bini dah, dia jumpa pula jabat, oh comel ni, comel. Nampak? Dia nak pula orang kurang. Masih kurang ya. Tapi orang kurang, bila dia dapat suami, bernama suami, penjaga dia, dapat ada pasangan hidup, dia dah ada suami di rumah, dia keluar rumah, dia tengok orang lelaki suka ke, tengok pinggan makuk. Pinggan makuk lah pula. Pinggan makuk itu dia apa? Ada dah. Sebab tu bila mula-mula kahwin, kosong je rumah dah. Lepas tu beli pinggang melaming, tepi warna biru muda. Tu kenang pula warna pink pula tepi. Ni teko pula. Ni pesing kendi pula. Sudu saja daripada besar ni sampai besar kereta sudu. Faham tak? Dia berhenti gitu. Pasal apa? Pasal dia sudah ada suami. Dia dah cari suami lain. Kerana dia ada suami dah. Dia cari dua benda. Pinggan makuk dan alat perhiasan tangan. Maka di akhirat Allah bagi dia banyak perkakah-perkakah rumah. Dan gelang-gelang yang bergemerlapang, rata-rata yang payung emas ya. Tu adilnya Allah Ta'ala. Jadi orang laki-laki dia suka kalau kahwin. Maka orang perempuan nak dapat syurga free, khabar ke suami kita kayak gini, bang, kalau nak kahwin sikit pun I tak marah. Boleh orang perempuan? Boleh. Boleh lah. Surga. Bukan kata payung, istana dapat. Sebab janji Nabi payung, bagi isteri yang menyukakan hati suami ialah balasannya syurga. Mudah ya ternyata bagi perempuan untuk mendapatkan surga ya. Kasih aja suaminya nikah lagi ya. Satu hadis mengatakan, Nabi kata segala perkara baru adalah sesat. Bagaimana pula mengenai mazhab? Kerana terdapat 4 mazhab sedangkan ia tidak ada pada zaman Nabi. Jawabnya, orang yang berkata begini orang yang tak faham benda makna mazhab. Kenapa ada mazhab? Bila ada mazhab? Kenapa zaman Nabi tak ada mazhab? Baik. Bila Nabi ada, semua hukum daripada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi telah wafat, tinggal para sahabat yang mengendalikan hukum. Sebab tu bila zaman sahabat sebenarnya bermula mazhab. Tapi orang yang tak ada ilmu, orang jahil, dia kata zaman mazhab 4. Menunjukkan dia jahil. Kalau dia belajar, mazhab bermula di zaman sahabat. Lepas tu kalau dia mengaji ilmu fiqh, ilmu hadis,
dia akan tahu mazhab Sayyidina Umar, mazhab Sayyidina Uthman, mazhab Sayyidina Abu Bakar, mazhab Aisyah, mazhab Ibnu Mas'ud. Tak aja dengar apa? Mudah budak ngaji. Dah. Sebab tu tengok dalam kitab-kitab mutaqaddimin, tengok dalam dalam kitab Muwatta, ada pandangan-pandangan yang berbeza di kalangan sahabat. Tapi kita orang awam, kita orang jahil, ini tidak makruf di kalangan kita. Kita hanya dengar Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Sebenarnya kalau kita buka kitab mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, satu masalah saja Imam Syafi'i berkata Uthman, perkara ini membatalkan solat, tetapi berkata Ibnu Mas'ud tidak membatalkan solat kerana gini pula. Itu sebenarnya telah berlaku perselisihan, nampak, sejak di zaman sahabat. Jadi kalau kita kata mazhab itu sesat, maka termasuk sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Betul tak? Walhasilnya mazhab bukannya lain daripada Rasulullah. Ini adalah pandangan ulama untuk memudahkan kita beramal. Kenapa jadi pandangan berbeza? Pasal tidak disebut dengan jelas di dalam Quran dan hadis. Kalau sebut dengan jelas, tidak ada mazhab. Yang jadi mazhab benda yang tidak jelas. Hadis yang dipertikaikan tentang sahih. Pandangan ulama ni dia mengatakan hadis ini dhaif, maka dia tak pakai perkataan ni. Hak ni mengatakan hadis ini hasan atau sahih, maka dia berfatwa dengan hadis ini. Jadi tak pandangan yang berbeza. Itu dah tujuannya. Soalan seterusnya. Kita ada masa 28 minit 11 saat lagi. Kalau kucing saya mati, adakah dia masuk syurga? Anak dia tanya. Ayah yang tolong bawa sini. Baik. Kucing binatang ni mati masuk syurga ke tak? Anak dia tanya. Sayang sangat ke kucing kan? Memanglah kucing ni Allah jadikan sejenis binatang eksotik berdatang peliharaan yang bermain dengan orang, duduk dalam rumah. Dua jenis binatang yang main dalam rumah orang, siapa atas katil naik, iaitu kucing dan anjing. Untuk orang kafir anjing, untuk orang Islam kucing. Adil dah situ. Tapi kita tak puas hati dengan kucing, nak anjing juga bila dalam rumah. Ada pelik tamak ni. Untuk orang Islam ada kucing. Untuk orang kafir anjing. Bukan kata tak boleh bela anjing orang Islam, tapi ada kegunaan dia. Nak jaga kebun, kita duduk rumah kebun kita tu, di dusun dia janda baik tu, kebun deriang. Takkan nak suruh anak kita tunggu lautan, letak anjing? Boleh bela, tujuan yang betul. Tak boleh bela binatang peliharaan dalam rumah. Baik. Dua-duanya, orang putih ke orang dia sayang anjing dia bela. Orang Islam pula sayang kucing dia. Kena dah dengan tepat tu. Tu mana bijaknya Allah. Binatang yang boleh duduk dalam rumah orang. Allah tak buat maknanya badak sumbu duduk dalam rumah orang. Tak. Ataupun khubah bala duduk dalam rumah orang. Khubah bala itu apa? Bawa ikan, tabuk habis. Nak pandang langgar dia. Gajah duduk dalam bilik tidur. Orang dah buat gitu. Maka sayang sangat anak dia kepada kucing. Bila kucing dia mati, dia kata kucing masuk syurga tak? Disebut oleh ulama-ulama tafsir pada menafsirkan ayat al-insyiqaq, binatang-binatang dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian diadili oleh Allah supaya manusia melihat keadilan Allah. Binatang pun diadili. Kemudian menjadi tanah. Masa inilah orang kafir bercita-cita menjadi tanah. Lau kuntu turaba, andainya elok kalau aku juga jadi tanah macam binatang, tak masuk neraka. Jadi tidak ada binatang yang masuk di dalam syurga menurut pendapat yang sahih. Walau bagaimanapun ada pendapat yang lemah yang mengatakan beberapa jenis binatang yang masuk di dalam syurga. Tak payah balah masalah ni. Benda khilafiyah. Yang kita yakin ada banyak binatang di dalam syurga. Kerana disebut dalam hadis. Seorang laki-laki dia kata, ya Rasulullah, saya ni minat main kuda. Minat ke kuda tu lah, bukan pergi kuda.
Dia kata afil jannati farasun. Adakah di dalam syurga itu ada kuda? Nabi kata ya, bahkan kuda tu boleh terbang pula. Nak menunjukkan ada tak kuda dalam syurga? Ada. Sehingga daripada hadis ni lah dilukis gambar kuda-kuda terbang dalam dinding-dinding gereja. Kebanyakannya di Sepanyol. Di Sepanyol banyak dinding gereja dia lukis kuda terbang. Nah, kalau di Rom gereja-gereja banyak lukis Nabi Isa dengan Siti Maryam. Kalau di Sepanyol banyak lukis gambar-gambar syurga. Di antaranya kuda putih terbang. Tu yang Nabi sebut dalam hadis. Kuda ada 2 sayap yang boleh terbang. Jadi apa yang kita minat, binatang apa kita minat, ada. Nah, orang minat burung titik, tak ada burung titik? Burung titik. Oh, suara bunyi. Siapa duduk tengah panas. Nak. Burung kata, oh. Dia kata, mana bunyi lain? Burung kata, panas. Nah, tak faham. Jadi mu minat burung, mu masuk syurga, ada tak burung dalam syurga? Ada. Tetapi istimewa. Ada hadis yang lain kita tengok comelnya ayam, comelnya burung. Ayam tanya balik kita, burung tanya, nak makan? Ini dalam hadis sebut. Nak. Kita kata nak. Masuk lagu mana? Dia tanya balik kita. Kita boleh jawab 3 rasa. Burung pun sendiri berguling-guling masuk dalam kuali dan jadi makanan lalu kita makan. Nak menunjukkan ada binatang. Yang tak ada dalam syurga benda-benda hak dak comel. Benda-benda hak uduh. Kerana syurga negeri comel. Barang uduh tak ada. Patulah orang hak dak handsome dak masuk syurga. Betul. Sebab tidak ada orang yang tidak handsome dalam syurga. Nabi pernah berjumpa dengan bonda susunya ketika akhir hayat bonda dia. Uzur dah. Nabi ni gurau. Nabi buat kelakar. Nabi kata orang tua dah masuk syurga, menangis ibu susu dia. Pasal ibu susu dia salah faham. Ingat ke orang tua tak ada cang masuk syurga. Maksud Nabi orang tua bila masuk syurga jadi muda. Mana ada tak orang tua dalam syurga? Tak ada orang cacat tak ada dalam syurga. Walaupun dia tak ada kaki, masuk syurga cukup 2 kaki. Orang hitam tak ada dalam syurga. Orang yang tak ada belaka, orang yang tidak cukup sifat, orang tak sependang sebagainya, orang yang tengok tak lawa tak ada. Semuanya lawa ya. Orang puan 17 tahun, orang lelaki 30. Macam hamba ni. Kenapa Tuhan buat orang puan 17? Sebab 17 mengikut maknanya sel-sel dalam tubuh dia, masa itulah dia paling berkembang sekali. Batu muka dia berketong lagi balik. subur-suburnya ya. Tak percaya kita balik lagi tengok album bini kita masa dia tingkatan 5. Betul tak? Tengok muka dia masa dia form 5. Comel bini kita. Comel. Tengok Lenin. Mana? Maka Tuhan buat 17 tahun dalam syurga tidak bertambah dah. Nak? Tu. Ya. Tetap berarti ya. Cantiknya itu selamanya ya teman-teman. Gak usah beli skincare terus ya. Ketengah semayang aurat terbuka nampak kaki batal tak? Ke kena mayang semula? Jawabnya tutup dengan segera tidak batal. Bukan kata kaki, nampak aurat banyak pun tak batal. Dia bangun tayak awal cepat daripada orang. Tadi kilas kain buat lebih kurang underwear tak pakai. Bila bangun dia bangun kain dia masih tayak awal. Bila dia bangun dia berasa sejuk. Dia pun tengok Angry Bird. Dia pun duduk balik. Dia pakai cepat-cepat tak batal, dimaaf pada syarak. Pasal apa? Dia pakai ditutup dengan segera. Yang batalnya dia biar dulu. Tak baik. Dia berabi Fatihah biarlah. Lanjang-lanjanglah berabi Fatihah dulu. Tu batal. Dan kadang-kadang berlaku ni, benda ni berlaku di rumah.
Nah, anak biasanya anak 3 tahun ke bawah. Yang 30 tahun jarang buat. 3 tahun ke bawah memang dia memang Power Ranger sungguh budak-budak. Mak dia semayang. Dia mari duduk belakang, dia akak kain. Mak dia tengah sujud. Ya betul. Jang. Gitu. Mak dia pun tutup gitu. Dengan cepat, tak batal. Walaupun nampak kedua-dua belah dan luk pilu. Faham tak? Adakah bid'ah yang baik padahal tidak disebut di dalam Quran? Bid'atun ma laisa lahu misalun fi zamanin nabi. Benda yang tidak ada contoh berlaku dibuat oleh Nabi pada zamannya. Baik, bila kita buat sekarang, ada tak contoh Nabi buat? Tak ada. Itu dikatakan bid'ah. Ada tak Nabi mengajar dulu? Dulu ada Nabi mengajar agama? Ada. Maka bila mengajar agama bukan bid'ah, kerana ada Nabi buat. Mengajar agama guna mikrofon, Nabi guna tak dulu? Tak. Maka mikrofon adalah bid'ah. Tapi ada tak larangan dalam hadis atau ayat Quran menggunakan mikrofon? Ada tak? Maka bid'ah ini tidak dilarang. Bid'ah yang ada larangan, bid'ah itu dilarang. Faham tak? Masya Allah, itulah tadi ya pertanyaan dan juga jawaban Ustadz Azhar itu sumpah bikin saya sakit perut tadi loh teman-teman, saking ngakaknya ya teman-teman. Memang jawaban Ustadz Azhar itu tidak bisa diprediksi ya. Kadang itu cara jawabnya itu sering membuat kita ketawa dan sebagainya, walaupun pertanyaannya sih biasa-biasa saja gitu. Terkadang pertanyaannya lucu, jawaban Ustadz Azhar itu tambah lucu lagi ya. Inilah kenapa itu saya senang banget untuk selalu ngaji kepada Ustadz Azhar itu sini, karena metode beliau, cara beliau menjawab beberapa pertanyaan itu sangat menarik dan sangat memuaskan sekali. Ilmu dapat, ngakak juga dapat. Itulah spesial dari Ustadz Azhar itu. Dan tadi sumpah Masya Allah ya, dan semoga kita itu bisa mengambil hikmah dari semua jawaban ataupun pertanyaan yang sudah kita dengarkan. Tinggal kita gunakan setiap harinya apabila sesuai dengan kehidupan kita yang teman-teman. Jadi harapan besarnya semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, sehingga kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira untuk program ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.